bagi Allah, dengan izinnya kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama di dalam bengkel kepimpinan Level Up, yang mana pada pagi ini kita akan mendengar satu perkongsian santai yang membincangkan satu topik yang saya kira agak menarik untuk dikupas, iaitu bengkel penulisan. Sebelum kita teruskan majlis ilmu kita pada pagi ini, ayuh kita bersama-sama membuka membuka majlis dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, insya-Allah panel yang bersama kita pada pagi ini akan memberikan pencerahan tentang segala perkara yang berkaitan dengan penulisan. Bersama dengan kita pada pagi ini, Cik Nadrah Adrina binti Abdul Aziz. Beliau merupakan salah seorang penulis buku di bawah penerbitan Hamari Group. Antara karya yang pernah beliau hasilkan ialah buku Saya Sayang Ibu. Latar belakang pendidikan beliau ialah ijazah penulisan kreatif daripada Aswara. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam teknik penulisan dan motivasi media sosial. Antara kejayaan yang beliau pernah kecapi ialah Johan penulisan lirik sepi seorang pendosa, Dewan Bahasa Pustaka 2021, dan lagu ini telah terpilih memasuki carta di radio IKIM FM. Sebab ada setting dekat Google Meet tu. Oh iya ke? Okey, tak apa. Teruskan. Minta maaf Kita tak apa. Kita drag sikit. Okey, minta maaf. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar suara saya? Waalaikumsalam, dengar. Alhamdulillah. Okey, slide nampak? Nampak. Nampak. Nampak, Alhamdulillah. Okey, saya minta maaf sebab ada masalah teknikal sekejap tadi. Okey, hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur program ni yang saya dapat makluman daripada Universiti Sultan Azlan Shah. Betul ke? Semua ke ada daripada universiti lain? UKM. Ada. Okey. Hari ni saya nak share lah sikit tentang asas penulisan, santai je sebab saya diamanahkan, sepatutnya Cik Syazana selaku pengurus Hamare sendirilah yang handle untuk slot ni, tapi disebabkan Hamare pada kali ini ada buat jelajah ke setiap sekolah-sekolah, 1 bulan 1 negeri. So hari ni kami semua dekat Kelantan. So hari ni Cik Syazana ada urusan lain, dia terpaksa bertugas di sekolah Mahat Tafiz di Pasir Putih. So saya terpaksa ganti punya program dan insyaAllah hari ni saya akan share lah serba sedikit tentang dunia penulisan yang saya dah pernah belajar sebelum ni di Aswara. Dan pun saya pun baru lepas grad kan. Okey, sekejap. Okey, untuk pengenalan ringkas, nama saya Nadrah Adlina binti Abdul Aziz. Okey, saya ni ijazah bekas graduan ijazah sarjana muda penulisan kreatif Aswara pada tahun 2021. Dan saya tak pasti ada yang kenal ke tak Aswara tu apa. Sebab saya ni lepasan Sijil Tinggi Agama, tiba-tiba masuk dekat dunia industri, yang belajar tentang teater, muzik dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya diserapkan ke sana dan didedahkan dengan segala macam teknik penulisan kreatif dan bukan kreatif, dan Alhamdulillah sempat juga saya belajar tentang dunia penulisan yang bukan sekadar penulisan buku je, tapi dunia penulisan pentas tu sekali. Okay? Contohnya penulisan musical, teater dan sebagainya. Okay, dan saya juga salah seorang tim penggerak dalam speaker utama Hamare Group dan juga penulis buku juga bertajuk Saya Sayang Ibu. Okay, sebelum ni sebelum ni saya ada orang kata join bengkel Hamare Group lah secara
secara online juga. So saya berkesempatan untuk bekerjasama juga dengan Hamara Group ni. Alhamdulillah saya berjaya terbitkan satu antologi cerpen lah dalam penulis yang ramai tu bertajuk Pesan Wildan. Okay. Nak kata terjebak dalam dunia penulisan ni, saya mula minat menulis tu sejak tadika lagi sebenarnya, sebab saya memang suka sangat menulis tapi tak terfikir yang saya betul-betul boleh jadi penulis sampai sekarang ni. Sebabnya saya jenis yang tak yakin juga dengan diri saya. Saya rasa nak hantar dekat rumah penerbitan tu saya selalu fikir 2-3 kali juga. Macam mana kalau karya saya tu ditolak, macam saya hantar surat cinta dekat orang yang saya suka, tiba-tiba penulisan saya tu ditolak. Banyak kali dah macam tu. So dunia penulisan memang macam tu, perkara yang biasa. So saya harap peserta-peserta pada hari ini sudi untuk mendengar perkongsian daripada saya. Kalau ada beberapa kesilapan yang saya kongsikan ni, harap betulkanlah, sama ada dorangan komen dan boleh rancakkan lagi. Okey. Sekejap. Okey, kita nak bercerita tentang bulatan tujuan dalam bidang penulisan. Okey, yang pertama, bulatan tujuan. Kita nak menulis ni, tujuan kita kerana apa? Okey, ada 4, malah ada lebih sebenarnya tujuan kita nak menulis ni. Satu adalah kerana dakwah. Okey, kita nak sambung perjuangan kita ni seperti mana Rasulullah ada perjuangkan. So kita tulislah yang baik-baik supaya kita boleh sebarkan kebaikan kita tu kepada orang lain. Salah satu tujuan kita adalah dakwah. Yang pertama, yang kedua adalah authority. Okay, authority ni setiap penulis kena ada kelebihan dia yang tersendiri. Okay, setiap penulis ada kelebihan yang tersendiri. Cuma kita tak dapat nak tetapkan penulis tu, oh okey dia pandai bidang cerpen saja. Okay, so dia boleh tulis apa-apa saja cerita tentang dunia tentang pendidikan. Okey, tak semestinya. Sebab bila menjadi penulis ni, dia kena ada autoriti dia yang tersendiri. Okey, contoh dia seorang guru, okey, dia seorang pendidik, jadinya dia boleh menggunakan hikmat dia sebagai seorang pendidik, pengalaman dia tu, so dia boleh buat buku motivasi untuk anak-anak murid dia membaca. Okay, dia ada kelebihan tu, kelebihan mengajar dan sebagainya, so dia boleh gunakan teknik itu untuk menulis sesuatu yang boleh memberikan manfaat untuk orang lain. Okay, yang kedua, okay, ramai yang fikir, oh jadi penulis ni boleh jadi kaya. Okay, ada yang anggap penulis ni semuanya kaya-kaya. Sebenarnya tak. Penulis ni lebih kepada seni juga. Kalau kita rasa penulis tu boleh jadi kaya, sebenarnya salah konsep tu. Sebab betul kalau menulis sebenarnya duit tu tujuan utama kita. Tapi kita tak boleh nak letakkan duit tu tujuan yang pertama. Sebab menjadi penulis punya tugasan ni sangat mencabar. Di mana kita nak tarik ramai pembaca tu, tak semestinya orang zaman sekarang minat membaca. So salah satu tujuan bulatan tu adalah salah satunya adalah duit, tapi duit bukan keutamaan dia. Okay, yang keempat adalah credibility. Okay, credibility ni contoh kita ni ada, okay, saya dapat makluman daripada Kak Cik Zana sendiri. Okay, biasa kalau cikgu-cikgu ni dia ada kenaikan pangkat dia yang tersendiri. So kalau nak menulis buku, dia ada satu borang untuk isi apa dia aktiviti dan program yang kita dah sertai. So bila banyak aktiviti yang kita buat, bermakna itu adalah satu pencapaian yang baik lah, supaya orang lain pandang yang oh kita ada credibility untuk buat benda tu. So bila cikgu dia ada credibility untuk dinaikkan pangkat kalau menulis sesuatu yang baik. Okay, yang
Yang ni adalah credibility, duit, authority dan dakwah. Okey, seterusnya. Boleh tak saya nak minta salah seorang peserta ni macam sediakan pen dan kertas untuk bulatkan bulatan mana yang paling besar dan penting untuk menjadi seorang penulis yang baik. Yang rasa diri, yang bila diri sendiri tu nampak duit paling penting, dakwah paling penting. Boleh tak sediakan kertas ataupun pen untuk saya tengok bulatan tujuan kalian semua tu lebih kepada apa? Lepas tu tunjuk dekat kamera, boleh ke? Okey, saya bagi masa dalam 5 minit ataupun 10 minit. Ada yang dah buat ke? Ke masih lagi tertanya-tanya? Siapa dah buat boleh tunjuk sikit. Okay, ada yang dah buat ke? Kalau semua tak buat, saya skip kepada slide seterusnya. Semua ada ke dalam Google Meet ni ke saya bercakap seorang? Boleh say hi tak dekat komen? Okay. Okey, saya rasa semua dah tahu kot tentang apa kepentingan dakwah dalam penulisan. So bagi saya tujuan utama nak menulis ni lebih kepada dakwah. Kita nak berdakwah kepada orang yang bukan Islam pun satu kewajipan juga untuk kita. So lebih baik kita menggunakan penulisan yang baik-baik supaya apa yang kita sampaikan tu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajar. Okey, seterusnya saya nak teruskan kepada persediaan seorang penulis. Okey, bila kita nak menulis, kita mesti kena ada persediaan. Okey, ramai yang kata, okey nak menulis ni macam mana, semua idea dah ada kat kepala tapi kita tak terluah atas penulisan. Okey, yang pertama, nak persediaan untuk penulis ni, yang pertama adalah rujukan. Okay, yang pertama adalah rujukan. Kalau kita nak menulis, pastikan kita punya rujukan tu lebih kepada bahan-bahan yang kita sesuai nak baca ataupun kita lebih berminat nak baca genre yang macam mana. Contoh kita minat menulis novel
seperti Ehsan Mat Said. Okay, kita kena jadikan Ehsan Mat Said tu sebagai rujukan kita. Macam mana dia boleh menulis seindah itu, bahasa dia seindah itu. So jadikan dia sebagai rujukan. Yang itu tak bermakna kita kena plagiat dari tulisan dia. Okay, persediaan penulis kita kena jadikan orang lain ataupun sumber-sumber yang lain sebagai rujukan. Contohnya kita mendengar muzik. Okay, kita mendengar muzik, kita menonton movie. Bila kita menonton movie, ada movie yang nampak macam tak okey. So dalam pemikiran kita ni kita rasa oh aku boleh buat lebih baik daripada ni. So itu daripada sumber-sumber idea yang kita rasa kita boleh untuk luahkan dari penulisan supaya kita boleh hasilkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sangka. Kita tengok dekat TV tu rasanya tak okey. So kalau rasa tak okey, kita pun boleh buat benda yang lebih okey daripada orang lain buat. So itu adalah sumber rujukan. Okey, yang kedua adalah masa. Okey, ramai yang cakap saya nak menulis lah tapi tak ada masa. Sebenarnya sebagai penulis ni kita kena jadi orang yang sibuk. Nak jadi penulis kena cari masa, bukan menunggu masa. Okay, kena cari masa supaya masa tu tak terbuang macam tu je. Okay, hargai masa sebaik-baiknya. Contoh kalau kita kata macam mana ni, tak ada idea lah pula nak menulis tapi malas. Masa asyik sibuk je kan. Okay, setiap daripada situasi yang kita lalui. Contohnya kita dah menulis banyak muka surat. Tapi ada satu part yang kita stuck dekat situ, lepas tu kita berehat kejap. Buat kerja itu, buat kerja ini, basuh kain, sedia kain. Okey, perkara-perkara tu sebenarnya boleh mendatangkan idea. So hargai masa yang ada untuk kita menghasilkan persediaan yang baik. Supaya penulisan kita tu pun kita boleh tafsirkan dekat pembaca yang akan membaca karya kita nanti. Okey, yang ketiga adalah alat. Okey, nak menulis. Okey. Nak menulis ni persediaan dia kena ada alat. Contoh, pen, kertas. Apa-apa saja yang berlaku dekat sekeliling ni pastikan catat. Catat apa yang ada. Contohnya, ibu pergi dekat pasar. Okey, kalau rasa nak buat cerita tentang tu, pastikan dalam beg tu dah ada ataupun dalam poket tu dah ada sehelai kertas ataupun pen untuk catat supaya idea kita tu tak lari. Ataupun kita boleh guna laptop. Kalau kita duduk saja, okey buka Microsoft Word, tulis, type je apa-apa saja. Sebab pesan guru saya lah, kalau kita nak menulis idea yang banyak, jangan padam idea kita tu. Okay, tulis je sebab mana tahu suatu hari nanti idea yang kita tulis tu boleh menjadi sumber yang lagi baik. Okay, boleh menjadi sumber rujukan untuk kita rujuk balik. Apa yang kita catat tu sebenarnya boleh membentuk sebuah cerita. Okay, yang keempat adalah platform. Okay, semua orang ada Facebook, IG. Ada yang tak ada IG kat sini? Jadi saya nak tanya dekat peserta kat sini, semua ada IG dan Facebook? Semua ada kan? Okey, nak menulis, Alhamdulillah, Izzah Salimah. Okey, ada, Alhamdulillah. Okey, kalau nak menulis ni, pastikan kita ada platform kita. Okey, nak menulis di Facebook. Okey, dia ada cara dia, ada teknik dia. Nak menulis konten di Facebook, tak boleh nak panjang lebar. Okey, sebab untuk menarik crowd pembaca di Facebook, ada cara dia. Pastikan konten kita, okey, nak menulis tu di Facebook, pendek-pendek sebab kebanyakan Facebook, kebanyakan pengguna Facebook ni kebanyakannya orang tua. So diorang lebih mudah membaca dekat situ supaya nak rehat pemikiran dia. So pendek-pendek tu lagi bagus lah. So ada IG, okay? Biasa IG ni anak-anak muda lah. Bila nak menulis ni dia ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang puisi apa semua kan. So boleh gunakan platform tu untuk kembangkan bakat kita tu. Sekali kita menulis, selamanya kita menulis. Itu saja. Okay, kalau ada lagi
boleh tambah. Kalau ada lagi boleh tambah. Okey. Yang seterusnya adalah masalah. Boleh tak saya nak minta dekat penulis pula. Yang dekat peserta ni senaraikan masalah-masalah yang ada dekat dalam pemikiran kita ni. Senaraikan masalah-masalah yang ada supaya kita boleh bentuk sebuah penulisan tu. Oh, rupa-rupanya masalah ni boleh jadi sebuah cerita. Boleh tak senaraikan masalah apa yang ada dekat sekeliling kita ni? Boleh tak saya nak minta peserta semua senaraikan masalah-masalah yang ada dan boleh share lah, ada orang komen. Sebab saya nak tengok juga punya respon sebab saya risau cakap seorang ni. Okay. Kisah hidup sendiri. Okay, betul? Okay, Mira, kisah hidup sendiri penuh dengan masalah, betul? Kisah hidup kita ni kadang-kadang kita nak luah dalam bentuk cerita pun tak terluah. Hanya kita dan Allah Ta'ala saja yang tahu. So, kalau kisah hidup sendiri ni boleh menulis dalam diary, catat saja apa nak catat. Lepas tu bila kita nak jadikan dia sebuah buku, susun dengan cara yang baik. Okay, ada lagi ke? Kisah hidup sendiri. Kisah hidup sendiri. Ada lagi ke? Masalah mental health. Betul? Sebab zaman sekarang ni memang mental health tu pembunuh dalam senyap. Okay, kita tak tahu yang kawan kita tu nampak macam dia okey. Okay, dia senyum, dia bahagia kan, kita nampak. Tapi sebenarnya dia sedang menanggung masalah yang sangat berat. Okay, sampai dia pun tak tahu yang diri dia tu sebenarnya tak okey. Tu masalah mental health tu kita kena jelaskan. Kita boleh jadikan dia sebagai masalah dalam cerita kita. Kita nak terangkan dalam bentuk cerita dekat orang yang mental health ni sebenarnya bukan benda yang boleh dibuat main-main. Kalau kita nampak orang tu okey ke tak okey ke, sebagai orang yang ada, kawan-kawan yang ada sekeliling kita, at least kita tanya dia okey ke, tak okey ke. Kalau tak okey bagi tahu. So kalau masalah mental health ni pun boleh jadi dalam satu bentuk penulisan yang baik. Ya, lagi ke? Terima kasih Karen Najmi, Mira. Okey, macam okey, saya nak terangkan ni masalah yang dihadapi oleh pembaca kita. Okey, yang pertama. Masalah yang dihadapi oleh pembaca kita. Okey, yang pertama adalah masalah hidup tadi, kisah hidup sendiri. Okey. Yang kedua adalah masalah mental health. So masalah-masalah tu kadang-kadang kita tak tahu yang diorang sebenarnya hadap juga masalah tu. So seronoklah kalau diorang membaca karya kita nanti. Lepas tu saya nak terangkan tentang teknik bunga dandelion yang dinukilkan oleh Cik Nur Syazwana sendiri dan saya sampaikan saja. Okey, teknik bunga dandelion ni topik dia bila tengok bunga dandelion, dia ada batang dia ada bunga-bunga dan bila dia ada bunga tu, bunga dia tu akan berterbangan. Okey, nak sebutnya dalam konsep dalam dunia penulisan ni, okey, teknik bunga dandelion ni, okey, asasnya tu seperti awalnya kita nampak pada batang dia dulu. Okey, batang dia tu adalah topik besar utama kita. Contohnya kita nak cerita pasal kasut. Okey, contoh lagi LGBT tentang masalah-masalah pelajar, itu topik yang besar, yang utama. Lepas tu kita berpindah pula kepada bunga-bunga dia, cabang, ada pecahan poin-poin dia. Okay, yang ketiga nanti saya terangkan, bunga yang berterbangan tu luaskan lagi, skop dan cabang poin tu apa sebenarnya. Okay. Okay, contoh ada persoalan ke? Sekejap ya. Masalah pengurusan kewangan. Okey, contoh penggunaan teknik bunga dandelion dalam penulisan. Okey, yang pertama adalah, okey, yang topik besar tadi
LGBT. Okey. Yang kedua, kita nak kepada bunga-bunga dia. Okey. Lesbian contoh. Tak ada punca dan kesan dia. Okey, punca. Nyatakan punca dia apa, kesan dia apa. Okey, bisexual. Punca dia apa, kesan dia apa. Nyatakan dulu punca dan kesan dia apa. Lepas tu terangkan lagi dekat bahagian bunga dia tu. Lesbian, punca dia. Punca dia daripada media sosial. Okey, ibu bapa, rakan sebaya. Okey, kadang-kadang bahan bacaan pun boleh menyebabkan orang-orang kat luar sana tu yang terlibat dengan LGBT terjebak dengan benda-benda macam tu. So yang kedua adalah lesbian. Okey, kesan emosi keluarga, kehidupan, ibadah fizikal, detailkan lagi. Okey, seterusnya saya nak nyatakan kat sini. Okey, contoh Contoh bila kita kaitkan dengan isu kasut. Okey, topik utama dia kasut. Dia sebut pasal kasut, kita tak nampak orang yang suka menulis ni tak akan pandang kasut, dia tak akan pandang kasut itu hanya kasut. Okay, dia akan pandang apa yang boleh dikaitkan dengan kasut. Contohnya, pergi ke sekolah sambil memakai kasut. Okay, kasut putih. Okay, perjalanan boleh kaitkan. Apa yang boleh kaitkan dengan kasut? Perjalanan, okay, pengalaman, ukhuwah, okay, kebersihan, kapur kasut tu sendiri. Saiz yang berbeza, penampilan, cita rasa yang berbeza. Lepas tu kita pergi dekat bunga dia pula. Okay, bila kita dah sebut pasal perjalanan, okay, detailkan lagi. Perjalanan tu apa? Okay, perjalanan tu makin jauh. Okay, tapak kasut akan makin haus. Okay, kita kena rehat, perlu recharge, berehat, bukan berhenti, berjalan terus. Okay, lepas tu detailkan lagi pengalaman. Kasut aku yang sama tapi telah lalui pengalaman yang berbeza, manis dan pahit. Itu adalah teknik bunga dandelion yang saya rasa peserta-peserta pun boleh gunakan teknik ni untuk menulis lah suatu hari nanti. Lepas tu apa lagi ni? Okey, aktiviti sekarang, saya nak semua ambil satu kertas ataupun pen, nanti share dekat korang komen ataupun kamera. Kalau tak nak buka kamera boleh share dekat orang komen. Aktiviti anda sekarang adalah nyatakan topik utama, lepas tu bahagian bunga dia, lepas tu cabang-cabang point dia macam apa yang saya dah tunjuk tadi, apa topik utama dan tulis walaupun sikit. Okay, kalau dah siap nanti boleh share dekat ruangan komen. Saya bagi masa dalam tempoh 10 sampai 15 minit mungkin. Lepas tu saya nak share sikit lah. Saya nak bagi ulasan sikit dengan apa yang kalian semua tulis. Boleh ke semua? Berapa orang dalam ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh, Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh. Boleh. Okey, aktiviti tu bermula dengan sekarang. Ada yang dah siap menulis ke? Saya nak dengar cerita daripada seorang-seorang boleh. Maksudnya tak kisahlah penulisan tu daripada segi bentuk cerpen ke, bentuk sajak ke, pantun ke, saya tak kisah. So ada ke idea-idea yang boleh saya dengar daripada peserta-peserta dalam ni? Okay, kalau tak mau buka mic boleh nyatakan kat ruangan komen, tapi saya prefer buka mic lah untuk kita sama-sama share kan tulisan apa yang korang dah terdetik dalam fikiran tu. Macam Nadia Khairuddin tu ada kan dalam ni kan? Ke dia tak ada? Ada. So dah siap.
ada apa-apa nak kongsi hasil daripada aktiviti tadi? Okey, baik. Ada Ustazah, Ah, insya-Allah. Okey, Ustazah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita kaitkan tentang bunga dandelion ni. Pada batangnya lah, iaitu topik okey. pertama saya adalah kopi. Okey. Tentang Kopi. 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 Okey, Okey. kopi ni kita kembangkan bila dia dekat bunga tu, dia boleh dikaitkan dengan pahit. Boleh dikaitkan dekat pahit tu bagaimana kopi terhadap kehidupan kita. Boleh sama ada dalam hubungan, macam mana hubungan tu. Pahitnya hubungan dalam sebuah kehidupan. Lepas tu hitamnya, teksturnya berwarna hitam itu menarik. Dan pada selain itu, kopi ni boleh dikaitkan dengan nilai intelektual. Okey. Apabila mengheret kepada bunga yang berterbangan. Kopi ni apabila kita katakan kopi ni pahit, bila berhubungan dengan kehidupan kita boleh menyebabkan hubungan yang pahit. Seseorang itu telah hadir dalam hidup kita dengan kenangan yang pahit. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu hitamnya dia menarik di mata setengah orang sahaja. Bukan semua orang suka kopi. Okey. Dan nilai intelektual tu adalah apabila kita kaitkan kopi itu terhadap seseorang, maksudnya orang yang kebanyakan minum kopi, orang yang berjuang, macam dia belajar dan dia adalah seorang yang jenis dia suka tidur lewat ke apa kan. Jadi apabila mengenakan segelas kopi, dia boleh khusyuk dalam malam bila dia bekerja tu lah. Macam diri mampu hanyut dalam kerja pada waktu malam kerana segelas kopi. Itu saja dari saya. Maaf. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Nadia. Okey, macam kita dengar perkongsian daripada Nadia tadi. Nadia dah relatekan kopi ada kaitan dengan perhubungan. Okey. Perhubungan ada pahit, ada manis dia. So tak semua orang sukakan kopi. Hanya sesetengah saja yang faham kopi tu pahit dia ada kaitan dengan perjuangan. So terima kasih Nadia sebab sudi berkongsi. Okey, lagi tak yang sudi nak berkongsi dengan saya? Kalau Khairul Najmi ada buat apa-apa catatan ke untuk berkongsi tentang aktiviti tadi? Ada. Okey, silakan. Yang bawah sekali tu saya tulis tentang kaunseling. Okey, kaunseling. Bila dikembang-kembangkan, dia ada terpecah banyak kerjaya, Okey. cinta, rumah tangga dan sebagainya. Betul. Lepas tu, dah sekali saya tulis bagaimana kita ni untuk mengaplikasikan kaedah-kaedah kaunseling dalam kehidupan seharian kita. Ya. Okey, terima kasih Khairul Najmi sebab sudi berkongsi. Okey, betul sebab lain orang lain dia punya pengalaman hidup dia. Macam Khairul Najmi, dia lebih kepada kaedah-kaedah kaunseling. So orang target pembaca dia yang nak membaca nanti lebih kepada orang-orang yang banyak ada bergelumang dengan masalah dalam hidup, yang ada masalah sosial lah. So suatu hari nanti kalau Khairul Najmi nak menghasilkan sebuah buku, target pembaca pun kena tahu juga. So kita nak tarik pembaca tu, audien kita tu, takkan kita nak menulis saja. So gaya bahasa pun kita kena tahu orang yang kita nak suruh beli tu lebih kepada budak-budak ke, cikgu-cikgu ke ataupun umum, semua orang boleh baca. Itu adalah salah satu teknik dandelion yang Khairul Najmi dah nyatakan. Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan respon. Saya rasa kita pun dah macam 10 suku pun nak habis kan Khairul. Siapa moderator ni? 10 suku dah nak habis dah kan?
ke nak tambah lagi masa? Boleh tambah lagi. Kira dalam 5 minit, 5 ke 10 minit boleh. Oh, Sebab kita okey. terlambat sebab teknikal tadi kan. Tak apa. Betul. Okey, saya nak terangkan juga tentang penulisan kreatif tu. Okey, nak menulis. Macam mana ni? Okey, nak menulis, nak jadi seorang penulis, kena tahu juga. Okey, penulisan kreatif tu apa sebenarnya? Okey, nak menulis benda-benda yang kita nak jadi penulis, kita kena tahu cabang-cabang dalam dunia penulisan kreatif tu apa. Ramai yang ingat penulisan kreatif, cerpen, novel, puisi. Tapi sebenarnya penulisan kreatif ni sangat luas. Macam saya belajar sebelum ni di Akademi Seni Budaya dan Warisan Aswara. Saya belajar, saya ingatkan penulisan kreatif ni penulisan je, tulis je apa-apa, senang je kot. Masa sekolah belajar tentang bahasa Melayu je, karangan buat. Sebenarnya penulisan kreatif ni lebih kepada itulah cerpen, cerpen, novel, puisi, dan setiap daripada isi-isi dalam penulisan kreatif tu ada disiplin dia. Nak jadi penulis, saya banyak diajar oleh guru-guru saya, nak jadi penulis kena berdisiplin dengan diri sendiri. Kena setiap hari tu menulis supaya kita tak rasa idea kita tu kering. Ada prinsip dia nak jadi penulis, kena ada satu matlamat yang mana impian nak jadi penulis tu kena lebih tinggi daripada apa yang kita nak sampaikan. Yang kedua adalah puisi. Ramai yang tak tahu puisi ni ada terbaik pada dua, iaitu puisi moden, puisi tradisional. Itu adalah penulisan kreatif yang mana setiap penulis tu ada kepakaran dia masing-masing. Ada yang tak minat nak menulis cerpen ke novel ke, tapi dia minat menulis pantun. So itu adalah termasuk dalam cabar-cabar penulisan kreatif. So kita bebas nak menulis tentang apa. Nak cerita tentang COVID-19 contoh. Kita boleh nyatakan dalam bentuk puisi. Cerpen, puisi yang berbentuk sajak ataupun pantun. So benda-benda tu kita boleh naikkan martabat bahasa Melayu kita. Pada masa yang sama, kita pun boleh ajak orang-orang untuk kenal tentang dunia penulisan ni sangat penting. Sebab tak ramai sebenarnya yang minat dalam dunia penulisan ni. Ramai yang anggap penulisan ni mudah, tapi hakikatnya sangat berat. Yang ketiga, anekdot. Kalau ada yang tak tahu, anekdot ni sebenarnya dia tak termasuk sangat dalam penulisan kreatif, tapi anekdot ni lebih kepada bacaan ringkas. Yang mana kita menulis di FB, menulis di FB, menulis di Instagram tentang situasi hari ini. Contoh, tapi anekdot ni dia lebih kepada berbentuk humor. Benda-benda yang lucu. Nak menulis anekdot ni saya sarankan boleh menulis sebab dia adalah pemula untuk kita jadi penulis-penulis yang baru. Tulislah di Facebook walaupun cerita tu ringkas dan pendek sesuai untuk dibaca. Contoh, pergi ke sekolah, tiba-tiba terjumpa seekor kucing dan kucing itu tiba-tiba menggigit kasut sekolah pelajar yang lain. Macam tu, itu anekdot. Dia tak anekdot, dia majoritinya penulisnya memang suka menulis perkara yang lucu, tapi tak semua anekdot itu boleh dijadikan bahan yang lucu lah. Penulisannya tak semestinya lucu, boleh je bentuk serius, cuma bentuk anekdot ni ringkas dan pendek saja. Boleh pilih mana-mana nak jadi penulis yang baik. Boleh cuba macam-macam bidang, contoh minat akaun, cerita pengalaman tentang jadi accountant. Minat counselling, cerita pengalaman tentang dunia counselling tu macam mana. Tak kisahlah dalam bentuk cerpen ke, novel ke, tapi asalkan kita punya penulisan tu pembaca boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Macam itulah. Lepas tu nasihat saya, jadilah seperti bunga dandelion supaya akhirnya penulisan kita tu akan hidup membumi
walaupun kita telah mati. Okey. Sekian saja daripada saya pada hari ini. Okey, minta maaf atas segala kesilapan. Terima kasih kepada yang join. Okey, saya ucapkan itu sajalah kot untuk hari ini sampai 10-11 minit. Okay, ada apa-apa persoalan ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Ya. Contoh, mari kita melihat satu perkara yang dinamakan sebagai cinta. Sebab saya suka menulis berkenaan dengan cinta walaupun benda tu pendek. Kita melihat pada sebiji buah apple ataupun segelas teh. Kita minum dan kita ataupun kita makan sebiji apple tu, rasa dia manis. Ikut apa? Satu aturan Tuhan bahawa kita tak tahu di mana terletaknya manis dan rasa itu. Ya. Jadi kita mencintai orang, kita mencintai seseorang tanpa kita tahu apa perasaan itu pada mulanya. Tapi apabila kita sudah cinta, kita tidak berfikir panjang, maka kita menerimanya seperti Shah Jahan dan Mumtaz Shah. Ibarat cintanya sebegitu. Mereka tidak memiliki perasaan itu pada awalnya. Apabila mereka sudah cinta, maka rupa tidak begitu penting. Jadi kita melihat pada apple dan kopi tadi, kita cuba kita rasa. Rasanya manis dan kita tidak tahu manis itu di mana. Sama juga seperti Tuhan. Apabila kita mencintai Tuhan yang tidak berupa, dia ibarat cinta itu hanya kita yang merasainya. Okay. Jadi soalan saya, banyak-banyak orang menulis ni kan. Ada yang kata kat saya, muka kita ganas tapi kenapa kita suka menulis? Itu tak menjadi, tak kita kata tak kena lah macam tu. Adakah menulis ni, satu penulisan ini berhak untuk ada rupa ke macam mana? Maksudnya soalan dia menulis tu memang kena ada rupa. Macam tu ke? Maksudnya satu penulisan itu dia mengikut pada profession kita ke ataupun okey, kat contoh, muka gangster, dia tulis pasal yang ganas-ganas je. Okey. Terima kasih atas soalan tu, Izzat Khairuddin. Okey, bila sebut tentang dunia penulisan kita tak tahu pengalaman daripada setiap penulis tu macam mana. Okey, kita nampak muka dia contoh gangster, tapi dia menulis tentang cinta. Okey, keberanian dia untuk menulis tentang cinta tu, itu hak dia. Sebab dia je yang tahu pengalaman tu macam mana, apa yang dia lalui tu. Orang lain nampak yang dia tak reti menulis, tapi sebenarnya dalam fikiran dia tu dia tahu serba-serbi dengan cinta yang dia tak boleh nak cerita dengan semua orang. Okey, kita tak boleh nak nilai setiap penulis tu nampak dia ni tak berapa okey, tapi kalau dia pandai untuk mengolah dalam cerita tu luar daripada profession dia, itu sebenarnya lagi baik kalau dia boleh mencabar diri dia tu. Maksudnya itu satu cabaran yang besar lah untuk dia supaya dia boleh sampaikan penulisan dia tu untuk orang lain faham apa yang dia tulis. So kalau kita nak menulis luar daripada profession kita kena buat kerja lebih supaya sebab pembaca-pembaca dekat luar sana tu dia sangat bijak sebenarnya. So bila baca, diorang akan check betul ke, sebab nampak profession dia lain tapi sebenarnya yang ni lain. Kalau kita nak tarik, kita nak menulis sesuatu luar daripada profession kita kena buat kerja lebih supaya pembaca pun dapat rasa, macam penulisan dia ni tapi kerja dia lain. Penulis tu sendiri kena kerja keras lah. Itu saja. Menjawab ke soalan saya? Ingin menjawab. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sebab ramai yang mengutuk saya. Mengutuk awak? Awak minat menulis lah. Minat menulis lah ni. Boleh, tapi dia ada macam satu masalah. Kalau dia sedang datang tu, macam cik cakap tadi lah, kalau bila dia datang kita kena tulis lah macam tu.
Dia sebenarnya abaikan segala kritikan daripada orang lain sebenarnya. Sebab orang tak tahu yang kita boleh buat lebih daripada apa yang orang lain buat. So cabar diri sendiri, jangan terus berhenti untuk menulis, teruskan menulis. Sebab kita tak tahu tulisan mana yang boleh menyentuh hati pembaca. So teruskan menulis, tuliskan di dalam diary ataupun tuliskan kat FB atau Instagram. Tapi nasihat saya teruskan mencari ilmu tu. Kalau minat dalam dunia penulisan, belajar dengan orang yang lebih senior dalam dunia penulisan tu sendiri. Jangan kita jadi terlampau diam je, tak bergerak apa-apa. Kalau kita diam je, belajar pun nak minat dalam dunia penulisan pun tak boleh juga kalau kita tak cuba untuk mendalami ilmu tu macam mana kan. So cuba untuk timba ilmu tu lebih lagi. Join bengkel-bengkel yang tersedia dekat Malaysia ni sebab komuniti penulis kat Malaysia ni sangat kecil. So kita nak raikan pembaca-pembaca kat Malaysia ni supaya penulis ni sebenarnya komuniti dia kecil tapi ada. Tak ramai tapi ada. Macam tu. Okay, sekian. Terima kasih. Ada apa soalan lagi ke? Saya nak tanya. Okay. Apakah cabaran yang paling utama dalam untuk menghasilkan sebuah karya dalam dunia penerbitan buku? Cabaran dari segi macam mana? Maksudnya Khairul Najmi nak saya terangkan cabaran tu Khairul Najmi pernah hantar karya ke tapi tak ada idea ke macam mana? Macam bila kita dah siap buat apa? Dah tulis buku semua, bila kita nak hantar je dekat tempat untuk nak terbitkan kan? Apakah cabaran paling utama? Okay. Setiap dunia penerbitan ni dia ada editor dia tersendiri. Okay. Setiap rumah penerbitan dia ada gaya bahasa dia, dia ada tema dalam penceritaan dia yang kita kena trace dulu. Kena belajar dulu sebelum kita hantar dekat rumah-rumah penerbitan tu. Okay, contoh kita nak hantar karya kita tu dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay. Bila kita hantar karya kita tu, cabaran utama dia adalah editor dia tu sendiri untuk menapis macam mana karya kita tu boleh diterima ataupun tak diterima. So cabaran utama dia, karya kita tu risiko dia tak akan diterima kalau tak menepati gaya rumah penerbitan tu sendiri. Okay, macam Hamaria ni, dia lebih kepada dunia penulisan yang bebas. Okay, tapi kami tak letakkan penulisan tu lebih kepada cinta yang lara dan sebagainya. So lebih kepada Islamik lah. So untuk mengurangkan cabaran itu, Hamaria menerima karya-karya yang okey untuk diterbitkan asalkan penulis tu sendiri macam bertanya dengan tim lah Hamaria lah, tim kami lah untuk terbitkan karya tu asalkan bertemakan Islamik. Itu adalah konsep Hamaria lah. Cabaran utama bagi penulis sekarang ni, diorang tak kaji dulu sebenarnya. Tak kaji gaya rumah penerbitan tu sendiri. Macam contoh Bondeno. Okay, kena tanya orang-orang dalam tu. Okay, nak tanya Bondeno ni gaya penerbitannya macam mana Kalau saya hantar macam karya-karya cinta ke, Bondeno mungkin tak akan, saya tak tahulah, mungkin tak akan terima kot sebab dia pun sama juga konsep dengan Hamaria, lebih kepada Islamik. So kalau nak hantar karya-karya cinta yang luar daripada konsep Islamik tu, mungkin boleh hantar ke rumah penerbitan karya Nadia. So kita kena rajin-rajin memahami konsep rumah penerbitan tu sebab bila kita hantar karya kita tu, kita kena bersedialah untuk ditolak ataupun diterima. Itulah cabaran dia. Kena kuatkan semangat. Sebab ada jenis editor yang sangat strict. Dia tak boleh nak, dia tengok bahasa kita ni, rojak sangat ni. So kalau ditolak tu, kita kena berhubung dengan editor tu sendiri, kenapa ya karya saya ditolak? Saya nak sangat tahu. So kena rajin mencari dan rajin menimba ilmu, itu saja.
Okey, menjawabkan Khairul Najmi. Menjawab. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada apa-apa lagi? Ni semua kos apa macam Izzat tadi, Khairul Najmi tadi kos apa maksudnya? Kami mengaji Islam. Guna Oh, Islam. pengajian Islam. Okey. Semua ada karya yang macam terperam ke, yang simpan, tak nak terbitkan. InsyaAllah nanti Mari akan buat satu bengkel penulisan yang baru. Okay, boleh join untuk terbitkan. Nampak ya, murah-murah je. RM RM100 macam tu. So, bolehlah terbitkan daripada bawah. Contoh antologi cerpen. Antologi ni penulis dia ramai. So, kalau kita nak terbitkan buku tu, kita kena bersedialah. Orang yang nak beli buku kita tu, dia kena tahu yang tu bukan karya kita seorang. So, karya kita tu dipecah-pecahkan, penulisnya ramai. So ada beza cerpen, antologi dengan kumpulan cerpen. So, kalau kumpulan cerpen ni dia seorang je penulis tapi cerpennya banyak. Dia macam buku solo lah tapi ceritanya pendek-pendek je, semua penulisnya seorang. So kalau nak terbitkan buku sendiri tu kena keluarkan modal sendiri ataupun cuba hantar dekat mana-mana rumah penerbitan yang okey. Ikut tema yang korang rasa nak selesaikan tu, nak buat tu, ikut. Kadang-kadang ada pertandingan ke apa ke, masuk je. Macam saya, saya masuk je apa-apa pertandingan. Kalau menang tu Alhamdulillah, sebenarnya ikut nasib je. Kalau menang Alhamdulillah, kalau tak menang tu cuba lagi supaya kita tak rasa penulisan kita tu setakat tu je, biasa je lah. Kena banyak belajar lah. Macam tu. Ada apa-apa lagi soalan kan? Dah 10.23 ni. Okay. Ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, itu panjang lebar sekali pendahan yang disampaikan oleh Cik Nadrah Adina sebentar tadi. Selesai sudah bengkel penulisan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Cik Nadrah Adina binti Abdul Aziz selaku panel kita pada pagi ini dan para peserta yang sudi untuk bersama-sama dalam perkongsian pada pagi ini. Moga apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.